Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid yang mengikuti kelas atas talian ini. Saya, Cikgu Rashika, Guru Sejarah SMK Sarike Baru akan bersama anda dalam siri pembelajaran dan pengajaran dalam talian pada petang ini. Cikgu berharap agar semua murid berada dalam keadaan sihat untuk kembali ke sekolah tidak lama lagi. Sentiasa menjaga kebersihan diri, mengamalkan penjarakan sosial, kita jaga kita. Sebelum memulakan sesi kita pada petang ini, cikgu nak murid-murid tolong bersedia dengan pen, kertas serta buku teks. Baiklah murid-murid, pada petang ini cikgu akan berkongsi tajuk sejarah bab 1 tingkatan 3 berkaitan dengan kedatangan kuasa barat. Dalam bab ini kita akan melihat kepada 4 subtopik utama, iaitu yang pertama, kestabilan dan kemakmuran negara kita. Yang kedua, faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Yang ketiga, persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Dan yang terakhir adalah perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Baiklah, kita akan melihat subtopik yang pertama, iaitu kestabilan dan kemakmuran negara kita. Murid-murid boleh buka buku teks masing-masing. Yang pertama, murid-murid kita akan melihat kepada kestabilan. Ada beberapa sistem pemerintahan yang murid-murid perlu tahu. Contohnya di Tanah Melayu, dulu sistem apa yang digunakan? Sistem pemerintahan apa yang digunakan? Sistem pemerintahan beraja. Kenapa digelar sebagai sistem pemerintahan beraja ya? Kerana raja merupakan ketua kepada pentadbir. Murid-murid boleh tengok dekat dalam muka surat yang keempat ada gambar piramid. Gambar piramid tersebut yang di atas sekali, murid boleh lihat siapa yang berada di atas sekali. Yang di atas sekali adalah merupakan sultan. Sultan merupakan pentadbir di peringkat negeri ataupun ketua di peringkat negeri. Selain daripada sebagai pentadbir, selain daripada sebagai ketua, baginda juga merupakan lambang kedaulatan bagi setiap negeri. Lihat pada peringkat yang kedua, siapa berada di peringkat yang kedua? Di peringkat yang kedua merupakan pembesar. Pembesar telah dilantik oleh siapa? Pembesar dilantik oleh sultan. Apa tugas pembesar ini? Tugas pembesar adalah bertanggungjawab untuk menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Itu tugas pembesar. Yang terakhir pula kita tengok tugas penghulu. Siapa penghulu? Macam biasa je dengar kan? Penghulu merupakan ketua kampung ataupun penggawa. Itu adalah gelaran untuk penghulu. Baiklah, apa tugas penghulu ini? Tugas penghulu adalah menyampaikan arahan daripada raja atau pembesar kepada siapa? Dia menjaga di peringkat mana tadi? Di peringkat kampung. Jadi tugas dia menyampaikan arahan daripada raja atau pembesar kepada orang-orang kampung. Kepada siapa? Kepada orang-orang kampung. Seterusnya kita melihat kepada muka surat yang kelima. Muka surat yang kelima di atas di sebelah kiri. Kita lihat hierarki pemerintahan di negeri 9. Cikgu banyaknya
peringkat pemerintahan di Negeri Sembilan. Macam mana nak ingat? Okey, cikgu bagi tips macam mana nak ingat ya. Okey, murid-murid boleh ingat menggunakan apa yang cikgu cuba ajar ini ya. Murid-murid ingat Yulba. Yulba. Okey, apa itu Yulba? Y merujuk kepada yang tuan besar atau yang di-pertuan besar. Okey, U pula adalah undang. L pula adalah lembaga. B adalah bapa. A adalah anak buah ataupun ibu soko. Apa pemerintahan di Negeri Sembilan tadi? Yulba. Ingat saja Yulba. Apa itu Yulba? Yang di-pertuan besar ataupun yang tuan besar, undang, lembaga, anak buah ataupun ibu soko. Itu adalah merupakan hierarki pemerintahan di Negeri Sembilan. Okey, yang ini yang ada yang tuan, yang ada undang, yang ada bapa, yang ada lembaga, yang ada anak buah ini hanya digunakan di Negeri Sembilan sahaja. Okey, baiklah, kita pergi pula ke seberang, iaitu di mana? Di Sarawak dan Sabah. Okey, sistem pemerintahan di Sarawak dan Sabah hampir sama. Okey, dia sistem kesukuan, ada sistem kesultanan. Cuma beza dia ada satu sahaja, iaitu di Sabah ada sistem ketua bebas. Bagaimana nak mengingat? Takut-takutlah nanti masa exam tiba-tiba terkeliru, yang mana satu ada 3 sistem pemerintahan, yang mana satu hanya ada 2 sistem pemerintahan. Okey, macam mana nak ingat? Cikgu tolong ajarkan macam mana cara nak ingat kepada sistem pemerintahan di Sabah dan Sarawak ini. Okey, yang pertama caranya adalah di Sarawak ada 3 suku kata bagi perkataan Sarawak, iaitu Sarawak. Ada 3 kan? Tapi pemerintahan dia cuma ada 2. Okey, di Sabah pula sistem pemerintahan dia ada 3, tapi suku kata untuk perkataan negeri Sabah ada 2. Senang saja nak ingat. Okey, di Sabah ada sistem ketua bebas, ada tambahan sistem ketua bebas. Okey, bagi yang 2 yang lain itu adalah sama saja untuk Sabah dan Sarawak, iaitu sistem kesukuan dan sistem kesultanan. Itu adalah cara untuk murid-murid ingat sistem pemerintahan di Sabah dan Sarawak. Okey, baiklah, seterusnya kita melihat pula kepada sistem perundangan. Okey, negara kita dia ada sistem perundangan dia yang tersendiri. Okey, undang-undang di negara kita ada 2 jenis, iaitu undang-undang tidak bertulis dan undang-undang bertulis. Undang-undang tidak bertulis dikenali sebagai adat ataupun undang-undang adat. Contohnya apa? Contoh kepada undang-undang tidak bertulis. Contoh undang-undang tidak bertulis ialah adat berpatih dan adat temenggong. Contoh kepada undang-undang bertulis pula apa ya? Okey, contoh untuk undang-undang bertulis pula ialah yang pertama, murid boleh tengok di dalam buku teks muka surat yang kelima. Yang pertama, apa itu undang-undang bertulis? Okey, hukum kanun Melaka. Yang kedua, hukum kanun Pahang. Dan yang ketiga, undang-undang Perak. Okey, undang-undang bertulis ini bermaksud undang-undang yang dicatat ataupun tercatat. Itu adalah undang-undang bertulis. Baiklah, kita tengok pula di Sabah dan Sarawak. Okey, di Sabah dan Sarawak peraturan hidup dan undang-undang adalah berdasarkan kepada hukum
adat yang diamalkan secara tradisi serta turun-temurun melalui kepercayaan suku masing-masing. Okey, kestabilan negara kita juga dapat diperkukuhkan dengan menjalinkan hubungan dengan negara luar dari bentuk ekonomi, politik dan sosial. Pemerintahan di negara kita berjaya memanfaatkan hubungan dengan pedagang British, Belanda untuk kepentingan masing-masing. Okey, pemerintah tempatan bijak dalam menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan serta menyebabkan mereka dapat meluaskan pengaruh dan melindungi daripada ancaman musuh, dapat memajukan ekonomi negeri masing-masing dan dapat menstabilkan sistem pemerintahan. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat kepada kemakmuran. Negara kita makmur dan kaya dengan hasil-hasil bumi, hasil-hasil alam dan hasil-hasil laut. Okey, apa itu hasil bumi? Okey, hasil bumi adalah merupakan bahan-bahan galian yang digali daripada dalam bumi. Contohnya seperti biji timah, emas dan perak. Seterusnya hasil hutan ataupun hasil alam. Okey, hasil hutan dan hasil alam adalah merupakan hasil yang kita perolehi daripada alam sekeliling kita. Contohnya seperti rempah ratus, damar, rotan, kayu kayan, gaharu, cendana. Manakala hasil laut pula adalah merupakan hasil yang kita perolehi daripada laut. Contohnya sirip ikan hiu dan timun laut. Okey, seterusnya memanfaatkan hasil alam. Okey, negara kita kaya dengan hasil alam. Jadi, disebabkan oleh masyarakatnya yang bersifat kreatif dan berkemahiran tinggi, jadi masyarakat alam Melayu mereka berjaya menghasilkan kraft tangan yang indah, yang menarik daripada mana? Daripada sumber-sumber alam di sekeliling mereka. Contohnya seperti daun mengkuang, daun pandan, daun nipah dijadikan, dianyam menjadi tikar, dianyam menjadi bakul. Okey, contoh seterusnya di Sarawak. Kita lihat orang-orang Sarawak, dia menggunakan hasil-hasil alam, sumber-sumber alam dengan menenun kain puak kumbu dan menyulam selendang. Baiklah, seterusnya adalah sistem ekonomi. Negara kita mempunyai sistem ekonomi yang teratur. Okey, yang pertama kita dapat lihat dari segi perdagangan dan pelabuhan. Okey, pelabuhan negara kita terletak di muara sungai yang sangat strategik. Contohnya seperti pelabuhan di Johor, di Kedah, di Kelang dan Melaka. Okey, pelabuhan-pelabuhan ini telah dijadikan sebagai pusat mengumpul barang-barang. Okey, di pelabuhan telah dilantik seorang pembesar yang bertanggungjawab untuk mengurus pelabuhan. Okey, apa nama pembesar yang mengurus pelabuhan? Okey, ingat, pembesar yang mengurus pelabuhan adalah Shah Bandar. Okey, seterusnya kita lihat timbang, sukat dan ukur. Kalau zaman sekarang kita guna timbang, sukat dan ukur menggunakan kilogram, gram, sentimeter, kilometer. Okey, kalau zaman dahulu dia menggunakan sukatan seperti kepul, kal, cupak, gantang, tahil, kati, pikul dan sebagainya. Okey, timbang, sukat dan ukur tu murid-murid boleh lihat di muka surat
7 buku teks masing-masing. Baiklah, seterusnya kita lihat dengan sistem mata wang. Sebelum wujudnya penggunaan sistem mata wang dalam urusan jual beli ini, apa sistem yang digunakan untuk urusan perdagangan? Pada zaman dahulu sebelum adanya mata wang, sistem yang digunakan adalah sistem barter ataupun digelar sebagai sistem tukar barang dalam urusan jual beli. Contoh kepada mata wang yang digunakan bagi setiap negeri adalah mata wang emas di Kedah, mata wang emas Kelantan atau duit kijang digunakan di Kelantan, mata wang Terengganu ataupun duit pitih di Terengganu. Murid-murid juga dapat lihat mata wang yang digunakan di muka surat yang ke-7. Seterusnya adalah sistem percukaian. Apa itu cukai? Cukai adalah bayaran. Ingat, cukai adalah bayaran. Bayaran kepada apa? Bayaran kepada hasil pelombongan pertanian, hasil hutan dan perdagangan. Sekiranya ada soalan yang menanyakan apa maksud cukai? Cukai adalah bayaran yang dikenakan. Dikenakan ke atas apa? Dikenakan ke atas hasil pelombongan, hasil pertanian, hasil hutan dan perdagangan. Apa tujuan cukai ini dilaksanakan? Cukai ini dilaksanakan adalah sebagai sumber pendapatan dan akan disalurkan untuk memakmurkan negeri. Baiklah murid-murid, seterusnya kita melihat kepada kegiatan intelektual. Sebelum kedatangan kuasa barat, sistem pendidikan tidak formal dan pendidikan formal berkembang lama di negara kita. Apa itu pendidikan? Apa tujuan pendidikan? Pendidikan bertujuan untuk melahirkan individu yang berakhlak mulia, berkelakuan sopan, bertata susila, berdikari dan berhemah tinggi. Pertama sekali kita akan melihat kepada pendidikan tidak formal. Apa itu pendidikan tidak formal? Pendidikan tidak formal merupakan pendidikan awal. Keyword dia pendidikan awal atau asuhan dalam institusi keluarga. Apa yang diajarkan dalam pendidikan tidak formal ini ya? Apa yang diajarkan adalah berkaitan dengan kemahiran. Kemahiran apa? Kemahiran seperti bercucuk tanam, menghasilkan kraft tangan, menangkap ikan dan bertukang. Selain daripada diajarkan kemahiran, kanak-kanak ini juga diajarkan berkaitan dengan ilmu agama, di mana mereka diajar cara berkawan, cara menjaga maruah. Pendidikan tidak formal ini diajarkan secara tidak langsung ataupun diberikan melalui pantun, melalui syair, melalui peribahasa ataupun cerita berbentuk teladan. Apa contoh cerita berbentuk teladan? Cerita berbentuk teladan contohnya seperti kisah anjing dengan bayang-bayang. Apa nasihat yang cuba untuk disampaikan dalam cerita tersebut? Cerita tersebut memberi pengajaran supaya seseorang tidak bersikap tamak. Seterusnya, cerita apa yang memberi pengajaran kepada kanak-kanak? Cerita berkaitan dengan anak derhaka. Kisah apa ya yang berkaitan dengan anak derhaka ini? Mesti murid-murid dah tahu kan? Cerita berkaitan dengan si tanggang.
anak derhaka. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pendidikan formal. Okey, pendidikan formal adalah bercorak lebih Islamik di mana menekankan ilmu keagamaan. Pendidikan formal ini dilaksanakan di masjid, surau, pondok, madrasah dan istana. Okey, contohnya di istana, apa pendidikan yang diajarkan? Okey, di istana mereka belajar berkaitan dengan pentadbiran negara, berkaitan dengan sistem politik. Kalau di surau, di masjid pula, pengajiannya merangkumi cara bacaan dalam solat dan tajwid serta mempelajari hadis, fiqh dan usuluddin. Okey, seterusnya pendidikan pondok. Pendidikan pondok diajarkan apa? Okey, diajarkan berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan ilmu hadis dan bahasa Arab. Kalau di madrasah pula, di madrasah pendidikan dia mempunyai sukatan pelajaran, dilaksanakan secara kelas, mempunyai 3 tahap, iaitu tahap permulaan, tahap pertengahan dan tahap pengkhususan. Okey, di mana diawasi oleh seorang guru besar yang digelar sebagai mudir. Okey, pada masa tersebut bahasa Melayu dan tulisan Jawi telah berkembang dengan pesat di mana bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan bahasa lingua franca dalam perdagangan di alam Melayu. Penulisan karya kesusasteraan juga berkembang dengan pesat, membuktikan bahawa orang tempatan mempunyai ramai cendekiawan yang menghasilkan kitab dan karya kesusasteraan yang bermutu tinggi. Contohnya seperti Tuhfat Al-Nafis, Gurindam 12 dan sebagainya. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia harus berbangga dengan kestabilan dan kemakmuran tanah air kita yang telah diwarisi sejak zaman dahulu, sejak turun-temurun daripada generasi yang terdahulu. Jadi, kita harus bertanggungjawab dalam mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran negara kita. Okey, baiklah murid-murid. Sekarang kita akan pergi kepada subtopik yang kedua, iaitu faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, kestabilan dan kemakmuran negara kita telah mendorong kuasa-kuasa barat ini untuk menguasai negara kita. Okey, pada peringkat awal terdapat 5 kuasa barat yang bersaing untuk menguasai perdagangan rempah di alam Melayu. Apa kuasa barat tersebut? Okey, apa 5 kuasa barat itu? Okey, 5 kuasa barat yang berebut-rebut kepada negara kita adalah kuasa barat Portugis, Spanyol, Belanda, British dan Perancis. Okey, baiklah. Faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Okey, kita tengok faktor yang pertama. Okey, faktor yang pertama adalah disebabkan oleh barangan mewah. Barangan mewah daripada mana? Barangan mewah daripada China seperti teh, sutera dan tembikar. Orang Eropah perlu mendapatkan barangan mewah tersebut. Selain daripada itu, mereka juga berminat untuk mendapatkan bahan-bahan seperti rempah ratus, minyak wangi, emas, perak dan batu permata. Okey, faktor yang seterusnya, faktor pusat pengumpulan barangan. Okey, sebagai tukaran, negara China mahukan emas, perak, biji timah dan rempah ratus. Di mana barang-barang ini dapat dijumpai? Barang-barangan ini hanya dapat dijumpai dan didapati di Kepulauan Melayu. Jadi syarikat perdagangan tersebut memerlukan satu pusat pengumpulan bahan-bahan mentah tempatan yang terletak di laluan perdagangan. Okey.
Faktor yang seterusnya adalah faktor pelabuhan persinggahan. Okey, apa itu pelabuhan persinggahan? Okey, pelabuhan persinggahan adalah pelabuhan tempat untuk para pelayar mengisi bekalan makanan mereka, mengisi bekalan air, di mana di pelabuhan persinggahan ada kemudahan untuk membaiki kapal dan berlabuh. Okey, selain daripada itu juga, kuasa barat ini memerlukan satu pelabuhan yang sesuai untuk berlindung daripada peralihan angin monsun, iaitu angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut. Okey, faktor yang seterusnya adalah faktor agama Kristian. Agama merupakan antara faktor penting penjajahan kuasa barat ke negara kita. Matlamat penjajahan mereka ada 3, iaitu kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Okey, apa itu kekayaan? Kekayaan yang ada di negara kita. Okey, faktor yang kedua adalah faktor keagamaan. Keagamaan, mereka mahu menyebarkan agama Kristian dengan lebih luas. Seterusnya adalah kemasyhuran. Kemasyhuran adalah menunjukkan bahawa mereka adalah negara yang kuat, negara yang agung. Jadi ini adalah merupakan 4 faktor kedatangan kuasa barat ke alam Melayu pada abad ke-16. Baiklah, kedatangan barat ke negara kita pada abad 17 dan 18 adalah disebabkan berlakunya revolusi perindustrian. Baiklah, revolusi perindustrian ini berlaku di mana? Revolusi perindustrian ini berlaku di Britain. Bila? Sejak abad ke-17 lagi. Jadi pada 1870-an, Jerman dan Perancis juga telah menjadi negara perindustrian seperti negara Britain. Setelah berlakunya revolusi perindustrian ini, dasar-dasar kuasa barat telah berubah corak. Mereka perlu mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan yang dapat membekalkan bahan mentah kepada keperluan kilang mereka secara berterusan. Barangan yang dikeluarkan secara besar-besaran ini memerlukan satu kawasan yang lebih luas untuk memasarkan barangan tersebut supaya keuntungan negara mereka dapat dimaksimumkan. Baiklah, faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan 20 ialah perkembangan industri kereta. Di Eropah berlakunya kemunculan perusahaan kereta dan ciptaan tayar telah menambah kepada permintaan untuk getah asli. Selain daripada itu, getah asli juga digunakan sebagai bahan penebat yang penting dalam perusahaan penebat barangan elektrik. Faktor seterusnya adalah kesuburan tanah. Negara kita mempunyai tanah yang luas. Selain daripada tanah yang luas, tanah di negara kita juga subur. Dan negara kita mempunyai iklim yang sesuai untuk tanaman berorientasikan ekspor. Contohnya seperti tanaman getah, tebu, tembakau dan padi. Negara kita juga kaya dengan hasil bumi seperti biji timah, biji besi, emas, petroleum dan arang. Baiklah, faktor seterusnya adalah perkembangan kepada industri mengetin di Eropah. Pada abad ke-19,
terdapat beberapa jenis ciptaan baharu di Amerika Syarikat yang memerlukan penggunaan biji timah, iaitu industri mengetin makanan, mengetin minuman dan membuat bumbung rumah dan tong minyak. Disebabkan perkembangan dalam industri pengetinan ini menyebabkan harga biji timah melambung tinggi. Selepas tahun 1840, permintaan untuk biji timah dari negeri-negeri Melayu bertambah dengan pesat. Seterusnya, faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita adalah disebabkan pembukaan terusan Suez. Pembukaan terusan Suez ini telah mempercepatkan urusan perdagangan di mana telah menghubungkan pelabuhan Said di Laut Mediterranean dan Suez di Laut Merah. Perdagangan di antara alam Melayu dan benua Eropah semakin bertambah dengan pembukaan terusan ini. Ciptaan kapal wap juga merupakan faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Pada abad ke-19, kapal wap telah dicipta. Penggunaan kapal wap penting kerana dapat membawa muatan yang banyak. Perjalanan menjadi lebih cepat dan menjimatkan kos. Penghantaran barangan dagangan juga menjadi semakin mudah dan murah dengan adanya kapal wap tersebut. Seterusnya, persaingan kuasa barat. Wujud semangat persaingan kuasa-kuasa barat seperti Britain, Jerman, Perancis dan Spanyol dalam kegiatan menakluki kawasan atau wilayah di luar Eropah. Mereka sanggup berperang untuk mendapatkan tanah jajahan. Mereka menganggap bahawa semakin luas tanah jajahan yang mereka jajah, semakin tinggi sanjungan yang diperoleh kuasa-kuasa barat tersebut. Seterusnya, ciptaan telegraf. Kalau telegraf digunakan pada zaman dahulu, zaman sekarang kita menggunakan telefon bimbit untuk berhubung. Ciptaan telegraf ini juga telah membolehkan ahli perniagaan di benua Eropah dan Amerika Syarikat menghubungi ejen atau wakil mereka di Tanah Melayu dengan lebih cepat. Maka dengan itu, penglibatan Tanah Melayu dalam kegiatan pasaran dunia ataupun antarabangsa menjadi semakin penting. Baiklah, faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan ke-20 yang terakhir adalah slogan beban orang putih. Kuasa barat berhasrat untuk menyebarkan pengaruh dan tamadun mereka ke seberang laut. Mereka berhujah bahawa peradaban mereka lebih tinggi berbanding dengan kebudayaan penduduk yang dijajah. Hal ini adalah bagi merasionalkan penjajahan mereka. Mereka juga telah menggunakan berbagai-bagai slogan untuk mewajarkan tindakan mereka, menghalalkan cara mereka untuk mendapatkan tanah jajahan. Kuasa barat ini telah menggunakan satu slogan iaitu beban orang putih ataupun mereka sebut sebagai the white man burden, di mana bermaksud mereka bertanggungjawab dan mereka bertugas untuk membantu dan memberikan kesejahteraan kepada pribumi di wilayah yang mereka jajah. Kuasa Perancis pula telah menggunakan muslihat tugas menyebarkan tamadun kepada penduduk dunia bukan barat yang mereka anggap sebagai mundur. Mereka menganggap bahawa negara-negara bukan barat adalah mundur. Jadi mereka menganggap diri mereka adalah penyebar kepada tamadun, mentamadunkan negara-negara di luar Eropah.
Okey, itu adalah merupakan beberapa faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan 20. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan pergi ke subtopik yang seterusnya, iaitu persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Baiklah murid-murid, tayangan ataupun paparan di skrin sekarang merupakan peta kawasan yang dijajah oleh negara barat. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks muka surat 16. Okey, negara pertama yang ditunjukkan di sana adalah negara Perancis. Negara Perancis telah meluaskan kuasa mereka di Indochina dan segenting Kera. Seterusnya, negara yang benderanya berwarna putih, biru dan merah adalah negara Rusia. Negara tersebut telah mensasarkan ujung salang sebagai penempatan mereka. Seterusnya, negara Jerman berusaha untuk mendapatkan Pulau Langkawi, dan Amerika Syarikat ingin bertapak di mana? Di negeri mana? Di negeri Terengganu. Seterusnya, pihak persendirian iaitu keluarga Brooke telah menguasai wilayah Sarawak pada tahun 1853 sehingga tahun 1905. Keluarga Brooke ini telah memperluaskan kawasan pemerintahan mereka sehingga ke sempadan Brunei. Seterusnya, syarikat dagang British iaitu syarikat Borneo Utara British telah membeli wilayah Sabah daripada Sultan Brunei dan Sultan Sulu. Negara yang seterusnya warna benderanya seperti negara Rusia, tetapi perbezaan dia putih di tengah-tengah. Okey, negara tersebut adalah negara Belanda. Negara Belanda telah berusaha untuk mendapatkan seluruh kepulauan Hindia Timur. Seterusnya pula adalah negara Portugis. Mereka cuba untuk mendapatkan kawasan Timor Leste. Seterusnya adalah negara Spanyol. Negara Spanyol cuba untuk menakluki kawasan Kesultanan Sulu. Okey, negara terakhir adalah negara British, di mana British cuba untuk menjadikan Kesultanan Brunei sebagai sebuah negeri naungan British. Peta ini menunjukkan kawasan alam Melayu yang telah dikuasai oleh kuasa barat menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Murid-murid, sekarang kita telah pergi ke subtopik yang terakhir, iaitu perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Murid-murid, ada 7 strategi kuasa barat menguasai negara kita. Yang pertama adalah manipulasi. Apa itu manipulasi? Manipulasi adalah merupakan tindakan mengatur sesuatu dengan cara bijaksana, mengambil kesempatan ke atas sesuatu perkara untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Seterusnya adalah ugutan dan desakan. Apa itu ugutan dan desakan? Ugutan dan desakan adalah menakut-nakutkan dengan menyatakan akan melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik atau pernyataan yang mengugut untuk mengenakan sesuatu. Seterusnya adalah tipu hela. Tipu hela adalah mengenakan pengaruh, mempengaruhi, menggunakan tipu hela terhadap seseorang atau sesuatu pihak dengan tujuan
untuk mendapatkan sesuatu. Seterusnya adalah perjanjian. Perjanjian adalah di mana ditandatangani oleh dua belah pihak bersetuju tentang sesuatu hal. Strategi yang seterusnya adalah pakatan, iaitu kerjasama antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Okey, seterusnya pajakan, kontrak bagi orang lain menggunakan atau menduduki sesuatu dengan tempoh bayaran. Strategi yang terakhir adalah serangan fizikal, di mana melakukan tindakan menyerang balas, menangkis serangan dan melancarkan serangan balas ke atas pihak lawan. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan pergi melihat strategi yang digunakan oleh Belanda untuk menguasai negara kita. Belanda telah menggunakan 3 strategi untuk menguasai negara kita, iaitu 2P1S. Apa 2P1S tersebut? Yang pertama, pakatan, yang kedua perjanjian, dan yang ketiga adalah serangan fizikal. Okey, strategi pertama yang digunakan oleh Belanda adalah serangan fizikal. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 20. Contoh serangan fizikal yang dilakukan oleh Belanda adalah Belanda telah berperang dengan penduduk tempatan di Pulau Pangkor dan di Kuala Perak disebabkan oleh dasar monopoli bijih timah oleh Belanda. Strategi seterusnya yang digunakan oleh Belanda adalah menggunakan pakatan. Pada tahun 1641, Belanda telah mengadakan pakatan dengan negeri apa? Dengan negeri Johor, dan berjaya mengalahkan Portugis di Melaka. Belanda telah mengadakan pakatan dengan British dan bersetuju memeterai perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824. Strategi terakhir yang digunakan oleh Belanda adalah dengan menggunakan perjanjian. Pada tahun 1650, Belanda telah mengadakan perjanjian dengan negeri Perak untuk mendapatkan bijih timah. Pada tahun 1886 pula, Belanda telah mengadakan perjanjian dengan Selangor, dan melalui perjanjian ini, Sultan Ibrahim telah bersetuju untuk menjual bijih timah kepada Belanda. Murid, sekarang kita akan melihat kepada strategi yang digunakan oleh British untuk menguasai negara kita. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 21. Strategi yang pertama digunakan adalah menggunakan manipulasi, di mana pada tahun 1871 telah berlaku perebutan tahta, di mana di Perak British telah menggunakan peluang ini untuk campur tangan. Seterusnya adalah British menggunakan tipu helah untuk mendapatkan Pulau Pinang. Begitu juga dengan Francis Light, di mana telah menggunakan tipu helah kepada Sultan Kedah untuk mendapatkan Kedah. Seterusnya adalah pakatan, menyaksikan di mana kuasa barat telah memeterai perjanjian, iaitu perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824, di mana perjanjian ini telah berjaya mendapatkan Melaka. British telah berjaya mendapatkan Melaka, manakala Belanda memperoleh Bangka Hulu. Strategi yang keempat, ugutan dan desakan.
British telah membuat ugutan dan desakan agar Sultan Brunei menerima residen British di Selangor dan Pahang bagi menasihati pentadbiran negeri masing-masing. Sekiranya Sultan enggan menerima residen, British akan menurunkan tahta Sultan tersebut. Perjanjian adalah merupakan strategi British yang kelima. British telah mendesak Sultan Perak, Sultan Selangor, Yang Tuan Seri Menanti dan Sultan Pahang bagi memeterai perjanjian untuk menerima naungan British. Seterusnya, Sultan Brunei juga telah membuat perjanjian di mana telah bersetuju untuk mengiktiraf James Brooke menjadi Raja Sarawak yang merdeka. Strategi yang keenam adalah melalui pajakan, di mana melalui pajakan tersebut telah memberi piagam kepada syarikat Borneo Utara British untuk meluaskan pengaruhnya ke wilayah Sabah. Strategi yang terakhir pula adalah serangan fizikal. Keengganan penghulu Nani iaitu Dol Said untuk tunduk kepada kekuasaan British di Melaka telah menyebabkan British menyerang Nanning pada tahun 1831 dan 1832. Baiklah murid-murid, itu sahaja strategi yang digunakan oleh British ataupun taktik yang digunakan oleh British untuk menguasai negara kita, di mana telah menyebabkan berlakunya perubahan secara besar-besaran dalam pelbagai aspek, terutamanya aspek politik, ekonomi dan sosial di negara kita. Maka dengan itu, kita sewajarnya mengambil iktibar daripada kerakusan kuasa barat tersebut yang bersedia berbuat apa-apa sahaja demi mencapai matlamat penjajahan mereka. Justru itu, setiap rakyat haruslah bersatu padu bermuafakat untuk memajukan ekonomi negara kita agar dapat bersaing menangani ancaman negara demi mengekalkan kedaulatan negara kita. Baiklah murid-murid, itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua. Ada rezeki panjang umur, kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.